mengatakan bahawa sebahagian manusia, sebahagian di kalangan ulama, ada yang menolak pandangan Al-Imam Syafi'i dan mengatakan pandangan tadi syaz. Dan kata Al-Imam Qutbuddin Al-Khaidri rahimahullahu ta'ala, wa qad sana'tu fi dhalika juz'an, dan aku menulis satu karangan yang mana aku namakan karangan tersebut Zahrul Riyad fi raddi ma syanna'ahu Al-Qadhi Iyad bisababi ijab as-salati 'ala al-bashir an-nadhir fi tashahhud al-akhir. Jadi beliau mengarang sebuah kitab menolak pandangan Qadhi Iyad rahimahullah yang mengatakan bahawa pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu syaz dalam mengatakan bahawa wajib berselawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Imam Qutbuddin Al-Khaidri rahimahullah bahawa Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tidak syaz dengan perkara tersebut. Bahkan pandangan tadi disebutkan oleh para a'immah dan para ulama dan dalilnya kuat oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Banyaklah yang disebutkan oleh Al-Imam Qutbuddin Al-Khaidri rahimahullah yang tidak perlu saya bahaskan satu persatu daripada ucapan ataupun pandangan beliau tersebut karena panjang, dan dirak pandangan Al-Imam Qadhi Iyad, dirakkan dengan pandangan Al-Imam Al-Khattabi dan seumpamanya yang menuduh ataupun mengatakan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu syaz dengan tersebut. Soalnya Imam Syafi'i ikhtiraq dengan masalah tersebut, tidak ada pandangan sebelumnya. Padahal pandangan ini dipegang oleh para generasi umat yang terdahulu di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina Abi Mas'ud Al-Ansari dan selainnya di kalangan para sahabat. Mereka juga berpandangan wajib membaca salawat setelah tasyahud akhir. Dan dinukilkan juga daripada para a'immah seperti Al-Imam Abi Ja'far Muhammad ibn Ali dan juga Imam Sya'bi, Imam Muqatil ibn Hayyan, dan mereka mengatakan bahawa juga perkara tersebut wajib. Jadi ini menunjukkan bahawa dalil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dengan kewajiban membaca selawat setelah tasyahud akhir bukanlah pandangan yang picis, bukan pandangan yang kecil. Sebaliknya ianya pegangan daripada para imam yang terdahulu, dan antara hikmah untuk para ulama dulu kalau berbeza pandangan maka akan tulis pula risalah untuk menolak pandangan tersebut dengan dalil-dalil. Jadi bukan syana'a dengan makna mencela sahaja. Orang zaman dah tak setuju dengan orang ni, tulis dalam Facebook, orang ni tak alim, orang ni tak kata, tak ada balasan apa-apa. Tak ada faedah apa. Kawan tu tulis kitab, kita tak balas balik. Lepas tu kita duk maki dia dalam Facebook. Tak jadi. Dia tulis kitab dan dia bawa perkara yang pelik kepada umat. Kalau perlu kitab tersebut dibalas semula dan dijawab semula. Kadang ada sebahagian ulama melihat sebahagian kitab tidak dijawab dan dibiarkan kerana kitab ini tidak ada khidmah. Tak ada apa-apa faedah untuk dijawab. Itu ulama kata kitab ni tak dijawab pun tak apa. Kerana tulisan itu sendiri pun tidak ada faedah. Ada sebahagian yang melakukan sedemikian. Tempat yang ke-8 ialah pada akhir bacaan doa qunut. Ini tempat yang disunatkan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika akhir bacaan doa qunut. Telah berlaku perbezaan pandangan selawat di akhir qunut dibenarkan. Yang pertama, sahih masyhur disunnahkan. Yang kedua, jika baca membatalkan. Imamuna An-Nawawi menjelaskan pandangan kedua nyata kesilapan. Jadi masalah berkaitan dengan bacaan selawat pada akhir doa qunut. Para ashab Asy-Syafi'iyah sendiri berbeza pandangan. Pada sunnah ataupun tidak. Maksudnya sunat istihbab untuk dapat pahala ataupun tidak dibaca doa atau selawat pada akhir qunut. Satu pandangan, dan ini pandangan yang masyhur dan sahih. Ini yang pertama, sahih masyhur. Ini pandangan pertama, disunnahkan. Yakni istihbab membaca doa selawat ketika doa qunut. Dan ini yang dipegang oleh jumhur ashab Asy-Syafi'iyah. Faham? Yang kedua, jika baca membatalkan. Pandangan kedua mengatakan tidak boleh, la yajuzu al-ityanu
biha fihi, yakni mendatangkan dengan salawat, fihi ay fil qunut, yakni pada doa qunut yang terakhir. Nah, doa qunut, akhir doa qunut. Kalau mendatangkan pada akhir qunut tadi dengan salawat, fa in utiya biha batalat salatu. Kalau didatangkan dengan salawat pada akhir qunut, maka batal salat. Ini pandangan kedua dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Dan kenapa? Apa ta'lilnya yang menyebabkan ta'lil atau sebab kenapa pandangan kedua dikeluarkan oleh sebahagian ulama seperti al-Imam Qadhi Husain radhiyallahu anhu, karena kata beliau li'annahu naqala ruknan ila ghairi mawdi'i, karena menukilkan rukun bukan pada tempatnya. Untuk selawat pada tasyahud diambil pindah pergi ke bacaan qunut, maka menukilkan ataupun memindahkan rukun daripada tempatnya menyebabkan jadi batal solat tersebut. Jadi siapa pandangannya? Qadhi Husain. Nah, al-Imam Qadhi Husain radhiyallahu anhu seperti yang dihikayatkan oleh al-Imam Al-Baghawi radhiyallahu anhu. Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab dalam Majmu' mengatakan huwa ghalatun sarih. Pandangan ini ternyata salah. Nah, ternyata silap. Sebab itu saya sebut sini Imamuna An-Nawawi menjelaskan pandangan kedua nyata kesilapan. Ini ghalatun sarih, kata beliau. Dan kemudian disebutkan dalil-dalilnya, nah, kenapa disunatkan dibaca selawat ketika mana akhir doa qunut. Dasarkan riwayat al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muhammad ibn Salamah qala haddatsana Ibnu Wahb an Yahya bin Abdullah bin Salim an Musa bin Uqbah an Abdullah bin Ali an Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa alaihi assalam qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'il kalimati fil witri qala qul Allahumma hdini fi man hadait. Ini doa qunut pada solat witir. Fadzakarahu ila akhirih tabarakta rabbana wa ta'ala wa sallallahu ala nabi wa sallallahu ala nabi. Kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza lafzun Nasa'i. Nah, dan Imam Nawawi kata isnaduhu sahihun aw hasan. Sanadnya sahih ataupun hasan. Dan kemudian berlaku i'tirad di antara al-Imam Isnawi radhiyallahu anhu kepada kalam al-Imam Ar-Rafi'i. Al-Imam Ar-Rafi'i menulis dalam kitabnya Fathul Aziz, Syarhul Wajiz. Kemudian al-Imam Al-Isnawi rahimahullah menolak pandangan tersebut dengan melakukan rudud ataupun munaqasyah kepada kalam al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu, dan kemudian dijawab oleh Sayyidi al-Imam Qutbuddin Al-Khaidri rahimahullah ta'ala. Panjang juga ucapannya, lebih kurang dalam 4 ke 5 lain, jadi tak perlu saya baca satu-satu. Anda baca yang ni, kita mengaji cara nak rot, dan juga macam mana kekuatan para ulama terdahulu dalam menilai dan juga melihat nasnya para ulama. Ini penting kitab ni kalau ditalaki dan dibaca satu persatu, khususnya kepada penuntut ilmu, untuk mengambil cara para ulama rudud, menolak pandangan dan juga menerima pandangan. Macam mana adab mereka dan juga cara bagaimana mereka ta'akul pada nas dan seumpama. Ini dipanggil tariqul azahirah, jalannya para azhari. Kalau kata azhari yang yang betul lah azhari itu, kalau pergi ke azhar lawan tidur ya, kata dia apa ya. Ni azhari zaman dulu. Al-mawtin at-tasi', yang ke-9. Jadi kita faham tempat yang ke-8 ialah akhir bacaan doa qunut. Kita dah baca 8 tempat dah. Kalau tengok balik satu-satu, yang ni tempat-tempat yang kita sunat berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok daripada awal balik. Pertama, ketika mulakan muqaddimah ucapan kita. Yang kedua, masuknya berkenaan dengan doa setelah selesai wudu. Kemudian azan. Kemudian bila masuk keluar masjid. Kemudian lalu ke masjid. Kemudian baca tasyahud awal. Dan kemudian baca tasyahud akhir. Kemudian doa qunut. Kalau parti balik, al-imam memulakan kitab dengan mengikut kepada turutan untuk menunaikan solat.
Tidak? Yang mula dengan muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Selawat. Karena kitab ni mula dengan muqaddimah. Kemudian Syekh mulakan dengan Pak Imam, mulakan dengan pembahasan tentang selesai wuduk. Ya. Selesai wuduk maksudnya ni sebagai permulaan untuk menunaikan solat. Kemudian setelah azan. Jadi maksudnya seakan isyarat daripada beliau untuk seorang tadi memulakan wuduknya sebelum azan. Ya, sebelum azan lagi dah wuduk dah bersiap untuk menunaikan salat. Waktu ketika azan, bahazan buat apa? Dia akan pergi ke masjid, masuk keluar masjid, sunat juga salawat. Kemudian akan lalu masjid, juga sunat salawat. Maksudnya sampai di masjid ada beberapa benda kena buat. Yang pertama, nampak masjid, selawat. Masuk masjid, selawat. Keluar masjid, selawat. Jalan dalam masjid, selawat. Jadi banyak tempat untuk selawat. Betul? Dan kemudian baca tasyahud dalam semayang, selawat. Kemudian baca tasyahud akhir, selawat. Baca doa qunut, selawat. Doa qunut bila? Waktu subuh. Jadi kalau tak, bukan waktu subuh, kalau doa qunut nazilah contohnya, qunut semayang witir, selawat. Semua ni waktu dalam solat. Masih lagi dalam solat. Kemudian bacaan Quran dalam semayang, ni yang tempat yang ke-10. Tempat ke-10 pun masih dalam solat lagi. Masih dalam solat, kawasan solat lagi. Tempat ke-9 ialah ketika disebut tentang baginda Nabi SAW di dalam Al-Quran atau di dalam solat dan sebagainya. Itu dia. Jadi kata ulama, disunatkan bagi orang yang membaca Al-Quran dan yang mendengar orang membaca Al-Quran, kalau melalui ayat-ayat yang terdapat padanya sebutan tentang Rasulullah SAW, maka disunatkan kita berselawat pada ayat tersebut. Contoh, Ya ayyuhal muzammil, sunat selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal muddathir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi. Ya ayyuhal rasul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebut nama Nabi Muhammad. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma sallallahu alaihi wasallam. Jangan sebut bahasa Rasulullah. Kalau bahasa Rasulullah lah. Sebagian ulama kata abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, hadza laisa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau Walid ibn al-Mughirah, itu bukan Nabi SAW. Pada ayat tadi ditujukan kepada Walid bin Mughirah. Dia yang berpaling daripada Sayyidina Abdullah ibn Umi Maktum, bukan Nabi SAW yang berpaling. Bahagian mufassirin mengatakan ayat abasa bukan kepada Nabi, tapi kepada orang lain. Karena mustahil Nabi berpaling daripada orang. Walaupun riwayat Sayyidatina Aisyah menyebutkan sedemikian. Kalaulah Nabi ingin menyembunyikan ayat dalam Al-Quran, sudah tentu Nabi menyembunyikan ayat tersebut. Karena ayat tadi jelas Allah menegur Nabi SAW. Maka mufassirin mengatakan tak, bukan ayat itu dituju kepada Rasulullah, berarti dituju kepada Walid bin Mughirah. Karena ayat yang sama diturunkan dalam Al-Quran, abas ada 2 kali disebut dalam Al-Quran. Summa abasa wa basar. Summa abasa wa basar. Ayat tadi diturunkan kepada Walid bin Mughirah, dan orang yang sama juga diturunkan ayat abasa wa tawalla. Ini disebut oleh guru kami yang mulia Maulana Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Karena dia ada waktu ketika Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Rasulullah, Walid bin Mughirah, pemuka Quraisy, juga ada dalam majlis. Dan waktu Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum bertanya soalan, yang berpaling tidak suka, sebahagian hadis, sebahagian riwayat mengatakan Walid bin Mughirah. Dia tak rasa senang, dia kata, kenapa orang macam ni boleh main duduk dengan kami? Dia orang besar, pangkat menteri dalam bangsa Arab. Macam mana masyarakat marhin boleh duduk dengan kami dalam majlis? Jadi tanya soalan dan sebagainya, maka dia berpaling pada waktu itu. Maka kenapa ulama mentafsirkan ayat tadi bukan pada Rasulullah? Karena ayat tadi diturunkan pada Walid bin Mughirah dalam abasa wa basar. Abasa wa basar turun pada Walid bin Mughirah. Takkanlah kepada Nabi SAW diturunkan juga perkataan abas kepada Nabi. Yang wajah jadi tak tenang, berpaling daripada seorang sahabat hanya kerana nak layan orang-orang yang dalam hatinya kufur pada Allah Ta'ala. Sebagai pandangan macam tu.
Sebagian pandangan lagi kata ayat itu turun kepada Nabi dan membuktikan bahawa Nabi SAW adalah seorang yang Nabi yang Allah Ta'ala utuskan, dan baginda tidak akan menyembunyikan satu pun daripada ayat Allah Ta'ala disebutkan kepada umat. Dan kesemuanya memuji Rasulullah. Tak ada satu pun yang membaca ayat tadi dengan menghina Rasulullah. Tak ada kata Nabi ni orang biasa. Nabi kata. Dan tak ada siapa pun, tak perlu bincang pasal Nabi seorang manusia. Tak ada siapa kata Nabi malaikat. Faham tak? Ada orang buat majlis khusus nak cerita Nabi ni orang. Benar. Tak ada kerja. Tak ada siapa kata Nabi ni Tuhan. Lepas tu bila cerita pasal Rasulullah sikit, Nabi tidur, Nabi berkahwin, Nabi pergi ke pasar, Nabi juga lupa kaza. Terus Nabi juga manusia macam kita. Apa dia tujuan hang cerita tadi? Apa tujuan dia? Tujuan dia nak nama Nabi dengan kamu. Itu je. Kamu manusia, Nabi manusia. Oh, sama. Manusia itu sama. Ni orang tak ada adab dengan Rasulullah SAW. Dan tak ada seorang pun ulama tapi buat teruk bincang kata Nabi itu manusia. Tak ada ulama tulis kitab Nabi manusia, Basyariyatul Rasul. Tak tahu macam. Dan semua orang tahu Nabi manusia. Semua orang tahu Nabi manusia. Tapi manusia macam mana? Manusia macam kamu. Ajaib betul. Ajaib orang yang suka bincang benda-benda macam tu. Jadi abaikan kelompok macam tu. Sebab tu mengaji bab Nabi SAW perlu belajar dengan yang beradab dengan Nabi SAW. Kalau kita mengaji dengan yang tidak beradab dengan Nabi, maka kita juga akan jadi seorang yang tidak beradab dengan Rasulullah SAW. Baik. Jadi dalam Al-Quran disebut nama Nabi selawat. Maulana Syekh Yusri Hafizahullah mengatakan pada kami, pada setiap helaian Al-Quran adalah berkaitan dengan Nabi SAW. Malah setiap ayat Al-Quran turun kepada siapa? Turun kepada Nabi SAW. Jadi kalau kata orang nak selawat pada setiap kali bacaan Quran, tak salah kalau dia nak ingat Nabi SAW. Tak salah pun. Cuma lebih khusus kalau ketika dibaca tadi, ayat tadi menyebut tentang Rasul secara khusus. Contohnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebahagian ulama berselawat dengan ayat tersebut 3 kali. Kalau baca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, macam innallah tu dah selawat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa malaikatahu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 3 kali. Selawat pertama berserta dengan Allah. Selawat yang kedua berserta dengan para malaikat. Selawat yang ketiga kerana arahannya Allah kepada seorang tersebut untuk berselawat. Tamam. 3 kali selawat. Kita hari Jumaat dengan ayat ni, waktu ni lah baru nak rengih mata, nak bangkit tidur. Sebab tu imam dah nak habis khutbah kedua. Innallaha wa malaikatahu. Habis khutbah. Masa tu baru nak tonyoh mata sebab nak bangkit mayang. Takut kaki kebah, bangun-bangun terbalik ke belakang. Malu kat orang kampung. Tak, para awliya Allah Ta'ala katanya masih di Johor masih berlaku sekarang. Katanya lah, Allahu'alam, saya pun tak pernah lihat benda tersebut depan mata kita lah. Tapi diceritakan masih lagi ada di tempat di Johor yang kalau mana dibacakan ayat tersebut, satu masjid akan berselawat kepada Nabi SAW. Tak tahu lah, orang Johor apa ni, Ustaz apa ni, Ustaz Saleh dulu pernah duduk di Johor, pernah dengar orang Johor di Kulai ada selawat tu. Mungkin bukan di Kulai lah, di tempat lain. Di Bandar Baru dah ada. Kita pergi main mak tak? Ada? Tak pernah dengar ya? Tak, kan kita tidur tu. Dia ada 2 tak pernah dengar ataupun tidur. Kalau baik baca dia tidur. Ni ada santri seorang orang Johor. Baik. Jadi saya tak tahu dengar bila mana cerita tu. Allah alam, tapi dengar ceritanya orang Johor. Jadi saya pun berbaik sangka sampai elok kepada Johor. Moga-moga orang Johor buat baliklah benda tu kalau kata dah ditinggalkan. Bahkan selawat ramai-ramai. Tapi benda ni kalau diajak di kampung cerita orang pun mengangung kan. Oh Johor, biar orang Johor lah.
Ikutlah dia nak ambil contoh di tempat dia nak buat di tempat dia. Tak nak lah. Sebab tu masyarakat kita ni dia kena ada community. Kalau pondok ada masjid buat sembahyang Jumaat, pondok tu dulu kena buat. InsyaAllah nanti akan jadi tradisi. Masyarakat tadi akan buat macam tu. Jadi kalau nak suruh orang kampung macam ni, pakai ngangong lah. Tak buat. Buat apa? Itu. Baik. Orang kalau dengar Rasulullah ni, dia akan bergetar jiwa. Kalau pencinta, orang yang mencintai dan juga merindui ni, dia akan bergetar jiwa bila dengar tentang Nabi SAW. Dan dia tak akan rasa boring. Lepas tu ulama khidmat dengan Nabi ni banyak. Dan kesemua syariat yang keluar ni adalah khidmat dengan Nabi SAW. Okay? Khidmat dengan Al-Quran, khidmat dengan hadis. Quran turun pada Nabi. Lepas tu boleh sebut Nabi macam kita, cuma bezanya Nabi ni Rasul. Bengong lah. Nabi macam kita, bezanya Nabi ni Rasul. Awak Rasul tu macam mana Rasul? Nak tanya balik. Boleh pilih tepi jalan Rasul? Boleh buat temuduga jadi Rasul? Semua pakai beratok, lepas tu kita temuduga dapat dia Rasul. Entah layak jadi Rasul. Jadi gitu macam tu. Semua macam kita, cuma bezanya dia adalah mufti. Yang tu boleh jadi beza. Mana dia dipilih jadi mufti. Beza dengan kita, sama dengan kita dia manusia, cuma dia menteri besar. Itu mesti beza. Tapi sama macam kita, cuma dia Rasul. Apa ni? Tak sama lah maksudnya. Tak sama dengan kita. Jangan boleh sama dengan kita. Nabi Rasul, Nabi maksum, sama dengan kita. Nabi sama macam malaikat, malah lebih daripada malaikat. Tapi Nabi bukan malaikat, Nabi lebih daripada malaikat. Allah Ta'ala lebih daripada malaikat. Kalau malaikat juga wajib ikut Nabi SAW. Sama dengan kita. Ajaib orang Wahabi gila ni, itu terkeluar juga perkataan tu, minta maaf. Gila, dia gila. Disebut tentang baginda Nabi dalam Quran atau di dalam solat dan sebagainya. Ini tempat yang ke-9. Kalau waktu disebut Nabi dalam Quran. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Bakar ibn Abi Dawud dalam kitabnya Al-Masahif dengan sanad dhaif daripada Imam Sya'bi. Bahawa beliau mengatakan, "Idza qara'al insanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Orang tanya kepada beliau dalam kitab Masahif, ketika dibacakan ayat innallaha wa malaikatahu ila akhiril ayah, adakah seorang tadi perlu berselawat kepada Nabi? Jawabnya, na'am. Ya, perlu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ditanya soalan kan, idza qara'a, maka jawabnya na'am. Jawabnya na'am. Tapi kalau disebut dengan lafaz khabar, jawabnya ajal. Dia beza. Nak jawab macam mana tu ada beza. Kalau ditanya dengan hamzah istifham dengan ada laisa, alaysa Allah, jawabnya bala. Jadi cara tempat jawabnya. Contohnya Zaidun qama. Qama Zaidun ajal. Tu sebab dia khabar. Qama Zaidun ajal. Dia tak tanya. Dia nak bagi tahu kata Zaid bangun. Zaidun qama atau qama Zaidun ajal. Sebut ajal. Dia jawab na'am. Faham? Jadi sebab dia nak maklum, maka jawapannya ajal. Tapi kalau ditanya, jawabnya na'am. Idza qara'al insan hal yusalli 'alan nabi? Idza qara'al insan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sampai akhir ayat tadi, adakah kita perlu berselawat? Qala na'am. Cara itu faedah bahasa Arab lah. Kalau kata kita minat nak jenis tu lah, orang tak minat pun dengar ajal kan na'am, ikut suka lah ustaz. Yang penting baca kitab lagi habis. Tu ya. Saya tak kira. Baik. Dan diriwayatkan daripada Ismail Al-Qadhi, kata beliau, haddatsana Muhammad bin Abi Bakr qala haddatsana Bishr bin Mansur an Hisham an Al-Hasan. An Al-Hasan maknanya Imam Hasanul Basri radhiyallahu taala anhu qala idza marra bis salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam falyaqif wa yusalli alaihi fi tatawwu.
Tamam? Kalau seorang tadi melalui ayat berselawat kepada Nabi SAW, maka hendaklah dia berhenti sekejap untuk berselawat kepada Nabi. Dan kalau kata dalam solat tatawwu', dalam solat sunnah, maka dituntut untuk seorang tadi menunaikan selawat kepada Nabi SAW, wa kadzalika al-fardiyah, begitu solat fardu. Solat fardu pun sama juga. Kalau baca ayat Quran, jumpa ayat yang berkait dengan Nabi, selawat kepada Nabi SAW. Jadi maksudnya pada sini dituntut untuk kita memahami ayat yang kita baca, baru kita boleh selawat. Jadi kita nak selawat macam mana? Baik, baca dia punya matan. Jika kau mendengar nabimu disebut, berselawatlah, jangan engkau kedekut. Terdengar tentangnya di dalam Al-Quran. Jika sedang solat, jangan kau abaikan. Berhenti sejenak untuk kau lafazkan selawat salam buat Rasul pilihan. Jadi kalau kita mendengar nama Nabi kita Muhammad SAW disebut di dalam solat, maka hentikan sebentar, berhenti sebentar untuk kita mengucapkan salawat. Sama ada kita yang membaca ayat Quran tadi atau dibacakan ayat tersebut, seperti qari yang kita dengarkan bacaannya dalam radio, dalam TV, buka dalam YouTube dan seumpamanya, sampai pada ayat yang berkait dengan Rasulullah, maka berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulana Syekh Abdul Aziz Haddad rahimahullahu taala mengarang tesis doktorah beliau, PhD-nya, tajuknya wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ayat tu, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ditafsirkan ayat tu, dikeluarkan contoh-contohnya daripada Al-Quran dengan hadis, keluar 3 jilid kitab. 3 jilid. Syarah ayat wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Banyak daripada Quran. Mana ayat yang menunjukkan akhlak Nabi yang azim? 3 jilid kitab. Cetakan Darul, tak ingat Darul Diya kan? Bukan Darul Diya, satu Darul lagi. Saya beli kitab tersebut, ada 3 jilid. Syarah ayat tu saja. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. 3 jilid. Itu istilah doktorah dia. Untuk keluarkan dia punya doktor. Tempat ke-7 ialah setelah tempat ke-10 ialah ketika setelah menunaikan solat. Ni tengok, dia dah mula nak hujung. Jadi ikut turutan ni. Solat ni dia ikut turutan sampai dah penghujung solat. Faham? Disunatkan berselawat, wahai teman, setelah selesai solat, tak abaikan. Asy-Syibli sang imam telah menunjukkan fadilatnya hingga dia dimuliakan. Tidak pernah tinggalkan 2 bacaan setelah selesai solat didirikan. Ayat Taubah 128, jika 2 juga 29 tak diabaikan. Setelahnya selawat buat junjungan 3 kali, tidak sekali tinggalkan. Mari kita sama-sama mengamalkan, moga dapat kita tumpang kemuliaan. Ini Al-Imam Al-Khaidri rahimahullah menukilkan cerita tentang disunatkan salawat setelah akibas salah. Akibas salah, iaitu kisahnya Al-Imam Al-Syibli radhiyallahu anhu, seperti yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Abu Musa Al-Madini rahimahullah dan seumpamanya, yang mereka menyebutkan kisah ini sebagai dalil. Walaupun ini bukan dalil sebenarnya, tapi diambil sebagai pegangan kepada perkara ini. Karena ini amalan yang dilakukan oleh sebahagian awliya Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Syekh ini, walam yadhkuru lidzalika dalilan siwa hikayatin dzakaraha Abu Musa min tariq al-Hafiz Abdul Ghani Ibn Sa'id radhiyallahu anhu. Cerita ni pun bersanad. Cerita ni bersanad. Cerita Imam Syibli berselawat setelah solat. Yang ni yang kita amalkan setiap kali selepas solat di Zawiyah Nasiriyah, kita amalkan bacaan ini. Kalau kalut macam mana sekalipun, tidak ditinggalkan bacaan ini. Kalau kita kalut macam mana pun, contohnya tak sempat untuk nak wirid yang lain, maka kita akan baca ayat kursi dan kemudian dibaca ayat ini dan selawat kepada Nabi 3 kali. Ini cerita. Diceritakan oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Ibn Sa'id qala sami'tu Ismail bin Ahmad ibn Ismail Al-Hasiba qala akhbarani Abu Bakr Muhammad bin Umar qala
kuntu 'inda Abi Bakr bin Mujahid. Aku bersama dengan Abu Bakar ibni Mujahid. Ya, Abu Bakar bin Mujahid, siapa Abu Bakar bin Mujahid? Saya nak kena tengok. Saya perlu cari juga tentang dia. Ya. Kita tengok tak? Abu Bakar. Dia tengah duk tanya dekat Syekh Google. Ya. Syekh paling alim dalam dunia. Ibni Mujahid. Mujahid. Aywa. Abu Bakar ibnu Mujahid tamam. Ini qari min qari al-Quran al-Karim wa rawi min ruwati al-hadis an-nabawi. Ini perawi hadis Nabi SAW. Nama beliau Ahmad ibn Musa ibn Abbas. Dan gelaran namanya juga adalah Abu Bakr Ahmad ibn Musa ibn al-Abbas ibn Mujahid at-Tamimi al-Baghdadi. Syekh San'ah, Syekh al-Qurra fi asrih. Dan dilahirkan di Baghdad. Dan dia ada majlis riwayat hadis dan kemudian alim kabir dalam, ini mutafannin, alim sa'lah. Ini kalangan ulama yang agung pada zaman tersebut. Satu hari kata Abu Bakar bin Muhammad ibn Umar, Abu Bakar Muhammad ibn Umar, kata beliau, aku duduk bersama dengan Abu Bakar bin Mujahid dalam majlis beliau. Faja'a Shibli, tiba-tiba datang Imam Shibli. Faqama ilaihi Abu Bakr bin Mujahid. Faqama ilaihi Abu Bakr bin Mujahid. Maka tiba-tiba bangun Abu Bakar bin Mujahid, bangun menyambut beliau. Fa'anaqahu wa qabbala baina ainaihi. Dipeluknya Abu Bakar Shibli dan kemudian diciumnya di antara dua dahi Imam Shibli. Siapa dia yang bangun? Abu Bakar bin Mujahid. Bangun mencium dahi Imam Shibli dan kemudian memeluk Imam Shibli. Faqultu ya sayyidi. Kata Abu Bakar Muhammad bin Umar, anak murid Abu Bakar Mujahid. Kata beliau, wa ya sayyidi, taf'alu hadha fi Shibli. Kamu buat macam tu kepada Shibli? Anta wa jami'u man bi Baghdad tatasawwarunahu majnuna. Bukankah kamu dan orang-orang di Baghdad kata dia orang gila? Nah, tatasawwarunahu, tengok bahasa aulia dulu, ulama dulu. Kita kata ta'taqidunahu annahu majnunan. Dan Imam Abu Bakar Mujahid tak kata dia majnun, mata tasawwur. Dan kamu gambarkan dia seolah dia macam orang gila, sebab Imam Abu Bakar Shibli rahimah, juga Abu Bakar, ni tiga Abu Bakar. Semua Abu Bakar. Abu Bakar bin Umar, Abu Bakar Muhammad bin Umar tanya soalan dekat tok guru dia, Abu Bakar Ahmad ibn Mujahid. Abu Bakar Ahmad Mujahid memeluk Abu Bakar Shibli. Semua Abu Bakar. Jadi bila bukankah kamu dan juga orang-orang di Baghdad kesemuanya menggambarkan bahawa Shibli ini orang gila? Qala li fa'altu bihi. Aku lakukan, kata Imam Abu Bakar Mujahid, aku lakukan sedemikian kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala bihi. Aku buat macam Rasulullah buat dekat dia. Itu malam aku mimpi jumpa Nabi. Dalam mimpi aku melihat qad aqbala Shibliya. Rasulullah mencium Ash-Shibli di dahinya dan dipeluk oleh Nabi SAW. Nah, faqama ilaihi wa qabbala baina ainaihi. Nah, maksudnya aku nampak waktu dalam mimpi tadi aku bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba Imam Shibli datang. Rasulullah bangun. Maksudnya orang yang mulia. Nabi peluk beliau, Nabi cium dahinya. Nah, kemudian aku tanya kepada Rasulullah, faqultu ya Rasulullah, ataf'alu hadha bi Shibli? Kamu buat begitu kepada Shibli ya Rasulullah? Faqala hadha yaqra'u ba'da salatihi. Ini kata Rasulullah dalam mimpinya kepada Imam Abu Bakar Mujahid, Abu Bakar Shibli ini selepas solatnya dia tidak akan pernah meninggal membacakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkal wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu saya sebut di sini ayat Taubah 128, juga 29 tak diabaikan. Nih, dua ayat ini jangan ditinggalkan untuk dibaca. Kemudian wa yutbi'uha bis salati alayya, kata Rasulullah, dan dia ikuti setelah membaca ayat tersebut
dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahawa Rasulullah menyebut, tidaklah Shibli ini menunaikan solat fardu melainkan dia akan baca setelah habis solat tersebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai ayat 21-29, yaqulu salasa marrat, kemudian dia akan sebut 3 kali, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Saya tanya kepada Syekh Yusri hafizahullah, saya nak baca juga yang tu, tapi boleh tak saya tukar kepada sallallahu alaika ya Rasulullah, sebab nak baca ya Muhammad tu jadi tak kena dengan maqam kita dengan Rasulullah. Imam Shibli tak apalah, dia Imam Shibli, kita ni siapa dia? Jadi kata Syekh Yusri, hadza ahsan, kata dia, baca yang tu lebih baik, sallallahu alaika ya Rasulullah. Nah, saya tanya lagi, bukankah Maulana dalam sebahagian masyayikh para ulama menyebutkan kata makruh kalau tidak disertakan dengan salam, sallallahu alaika ya Rasulullah, tadi ini tidak ada sallallahu wasallam ala Rasulillah, kan? Tak sebut wasallam. Kata Syekh, itu mazhabnya beliau. Ada mazhab yang membenarkan ifradkan salah tanpa salam, sebut sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaika ya Rasulullah, tak boleh sebut salam. Ada sebut mazhab tersebut, jadi tak ada masalah. Ikut mazhab Imam Shibli katanya. Jadi itu yang dibaca oleh Imam Shibli 3 kali setelah membaca laqad ja'akum 128 ayat surah Taubah dan ayat 129. Itu yang saya sebut dalam kitab ni. Ayat At-Taubah 128 juga 29 tak diabaikan. 229 tu dia 129 lah. Jadi 128 dan 129 tak diabaikan. Setelahnya salawat buat junjungan 3 kali, tidak sekali tinggalkan. Dia berselawat dengan selawat sallallahu alaika ya Rasulullah. Dan bila mana Al-Imam Shibli masuk bertemu denganku pada waktu majlis tersebut, aku lalu bertanya kepada beliau, apa yang kamu baca selepas solat? Maka Imam Shibli bagi tahu, aku akan baca laqad ja'akum fa in tawallau, dan selawat kepada Nabi. Macam Nabi bagi tahu dalam mimpi. Dia tanya kat Nabi dalam mimpi. Dia tanya Rasulullah, kenapa Rasulullah buat macam tu pada Imam Shibli? Takjub dia. Kerana Imam Shibli orang Baghdad kata dia orang gila. Tapi kenapa kamu buat macam tu pada Shibli? Kata Rasulullah, kerana beliau tidak pernah meninggalkan bacaan tersebut. Berapa tahun? 30 tahun. Dalam riwayat yang lain, 30 tahun beliau tidak meninggalkan bacaan tadi. Dan Maulana Kiai Abdullah Faqih rahimahullahu ta'ala, yang merupakan salah seorang guru besar di penerus kepada pondok pesantren Langitan di Tuban di Indonesia, antara amalan beliau adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum fa in tawallaw. Baca ayat tersebut dan kemudian berselawat kepada Nabi selama 40 tahun. Dan amalan tadi menyebabkan sebelum wafatnya beliau sempat bertemu dengan Nabi secara jaga. Dan jangan tinggal amalan ni, jangan tinggal. Dan sebahagian masyayikh menyebut, kalau kita nak tahu bila kita nak mati, kita tak baca ayat tu. InsyaAllah nak mati dah. Jadi kalau siapa yang suka beramal dengan ayat ni, dia boleh berasa bila dia nak mati. Dia akan lupa baca ayat. Dan nak baca tak boleh, tak ingat. Sultan Tajuddin rahimahullah, salah seorang sultan Perak, beliau pernah dibagi doa oleh ayat Quran dibagi kepada beliau oleh salah seorang daripada ulama waktu tu, Tok Guru Tok Guru tak ingat lah, tengok merah tu. Tok Guru bagi dekat Sultan Tajuddin doa tu. Sultan Tajuddin ni orang dia segak orang dia. Dan diceritakan kisah hidup dia. Ada kisah hidup dia dalam, carilah internet. Orang pakai fitnah dia, kata dia mati sambil minum arak dan seumpama. Dia tak minum arak, dia minum teh Cina. Dia pergi majlis Cina, orang jamu teh dekat dia. Tapi atas meja ada botol arak. Orang ingat dalam cawan tu arak, tak, sebenarnya bukan arak. Yang tu teh. Sebab dia sendiri habaq dekat dia punya penulis ni, wartawan ada seorang ni, main jumpa dia waktu sebelum dia meninggal.
mai hadir ke istana, dia pun duduk berduaan dan dia cerita kat wartawan tadi. Dia kata aku ni banyak dosa. Nangis. Dia ada sejadah satu dalam istana dia kat bilik. Bawah keramaian. Orang sambut sultan baru balik umrah. Tapi buat keramaian. Tapi di atas dia sedang menangis, baca Quran. Masa tu pukul 2 pagi, 3 pagi masa tu. Saya lepas main tahajud. Dia baru habis main tahajud. Kemudian ada sejadah dan ada Quran. Jadi bila yang sahabat dia ni, wartawan ni main jumpa, duduk sembang duduk orang, dia pun cerita saya ni banyak dosa. Dia kata, aku dah nak mati, dia kata. Kata tuanku tak mati lagi, tuanku muda lagi. Panjang lagi umur. Dia kata tak, aku nak mati dah. Sebab tahun ni aku lupa ayat yang Tok Guru bagi. Aku tak boleh baca, dia kata. Di Mekah aku tak boleh baca. Dia kata. Dan aku tahu aku nak mati dah. Memang sungguh mati sebab. Sebab Tok Guru sebut dekat dia. Tok Guru beramai, Tok Guru kata dekat apa ni, Sultan Tajuddin, amal ayat ni dan tuanku akan tahu alamatnya. Bukan tahu siapa mati dah. Lagi pok ni dia suka main isu lagi. Dia kata kita tahu mati dah. Dia kata tak tahu mati pula. Kan mana ada orang boleh tahu mati. Kita tak tahu kita mati bila. Tapi Allah Ta'ala boleh bagi alamat. Untuk kita tahu sendiri mustahil. Allah bagi ilham untuk orang tu tahu, masalah. Yang tahu maksudnya Allah. Baik, kalau Allah maklumkan dengan ilham kepada seorang wali Allah, boleh jadi. Al-Imam Al-Ghazali macam tu. Imam Ghazali waktu selepas sembahyang subuh, kan, panggil adik dia Imam Ahmad Ibn Muhammad At-Tusi Al-Ghazali, panggil minta kain kafan dia. Letak di atas dada dia, berbaring, kemudian dia sebut, ya Allah, saya telah bersedia untuk bertemu dengan wafat dia waktu itu. Ma'ruf cerita Imam Ghazali. Imam Ghazali sebut macam tu, aku dah bersedia ya Allah. Mati setelah sebut bersedia. Tak izin bang pula dia berkata pula. Takkan tak apa ni tasyahud tu tak kata asyhadu an la ilaha illallah, takkan tak la ilaha. Itu kata tak cerdik tu. Sebab tu Nabi SAW kalau wafat, Nabi sebut apa? Nabi sebut apa waktu wafat? Nabi sebut apa waktu wafat? Asyhadu an la ilaha illallah. Nabi sebut apa waktu wafat? Ar-Rafiq al-A'la, Ar-Rafiq al-A'la. Tu jam. Nabi kata Ar-Rafiq al-A'la, Ar-Rafiq al-A'la, Ar-Rafiq al-A'la, tunjuk jari. Ar-Rafiq al-A'la. Wafat Nabi. Al-Imam Al-Khattabi kata apa? Ini hikmahnya Nabi sebut Rafiq al-A'la. Nak suruh semua orang husnuzan dengan semua orang. Kalau kita tak dengar orang tu sebut syahadah, jangan kata dia mati tak ucap syahadah. Sebab Nabi sendiri sebut Ar-Rafiq al-A'la. Dan tu adalah syahadah yang paling besar. Tak ada syahadah yang paling besar melainkan syahadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu. Itu antara tanda juga jari. Itu orang kalau dia nak meninggal, ayah anda saya waktu wafat, mak pernah tanya sekali, kata, ayah saya wafat koma. Dia stroke ni. 4 hari selepas koma. Tu mak pernah tanya dekat dia, ayah macam mana? Sempat ke apa ni syahadah dan seumpama. Dengan bimbang. Tangan dia macam tu. Tangan ayah macam tu. Masa ni kan. Tangan macam ni tak boleh buat-buat kan. Tak boleh buat-buat. Tak ada orang boleh buat tangan tu. Bisa saja tiba macam tu. Kakak nak mati, ikat tangan. Tolong ikat tangan saya bagi hidup macam ni. Tak akan boleh. Mustahil. Tak akan boleh. Melainkan ni tanda kepada husnul khatimah. Tanda macam ni waktu jari tangan, husnul khatimah. InsyaAllah. Saya tengok depan mata saya sendiri yang berlaku. Wala uzaki 'ala Allahi ahada. Baik. Jadi ini yang dilakukan oleh Imam Shibli dan disebutkan oleh para ulama. Dan sungguh Sultan Tajuddin wafat setelah. Dan orang yang beramal dengan ayat laqad ja'akum, biar takut ada orang tak berani pula lagi. Kita tak berani juga. Tak. Tadi kan tak beramai ayat ni pakai tak buatlah. Beramai saja, apa masalahnya? Beramai untuk kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ni fadilatnya besar dan disebut dalam kitab ni. Macam mana Rasulullah memuliakan dan mengagungkan Sayyidina Al-Imam Shibli. Nabi bangun melawat dan menyambut kedatangan beliau. Atau dalam mimpi sekalipun tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Setelahnya selawat buat junjungan 3 kali, tidak sekali tinggalkan. Mari kita sama-sama mengamalkan, moga dapat kita tumpang kemuliaan. Moga-moga kita dapat menumpang kemuliaan Al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu yang telah mendapatkan kemuliaan seperti mana yang telah didapatkan oleh beliau daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok para ulama kita terdahulu, kisah macam ni disebutkan dalam kitab mereka. Disebutkan sebagai tanda ataupun bukti bahawa perkara tadi telah berlaku dan diriwayatkan bersanad. Dengan sanad juga diriwayatkan. Maksudnya walaupun hanya mimpi, tapi diriwayatkan dengan bersanad sampai kepada kita dengan cara sanad. Tempat ke-11 ialah ketika berdoa atau ketika berdoa. Inda doa disunatkan kepadamu wahai kawan, jika berdoa janganlah kau lupakan, ucapkanlah hamdalah serta pujian pada Tuhan anugerah kenikmatan. Jadi disunatkan kepada kita kalau kita berdoa jangan kita lupakan untuk mengucapkan hamdalah dan pujian pada Nabi SAW, pujian kepada Allah atas anugerah nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian janganlah engkau abaikan selawat buat Rasul insan pilihan. Jangan lupa untuk kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila nak selawat kepada Nabi, 3 tempat selawat engkau bacakan, awal, akhir dan juga di pertengahan. Jangan tinggalkan selawat untuk kita baca dalam doa pada 3 tempat. Pada awal solat, pada awal doa, pada pertengahan doa dan pada akhir doa. Jadi pilih, kalau kita nak baca doa, pilih mana-mana selawat yang kita boleh baca pada awal, pertengahan dan akhir doa. Sayyidina Ka'ab, Sayyidina Ubay radhiyallahu anhu membacakan doa dalam doanya kepada Nabi SAW, selawat dalam doanya, seluruh doanya adalah selawat kepada Nabi SAW. Seluruh doa. Jadi, yang pertama bila pada permulaan. Yang kedua pada pertengahan dan yang terakhir pada akhirnya doa tadi. Jika engkau lakukan yang kusebutkan, diharapkan doamu kan diperkenan. Kalau kita lakukan sedemikian, insya-Allah doa kita diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Karena dalam selawat terkandung padanya zikrullah. Karena tak ada seorang selawat kepada Nabi menyebutkan usalli ala Nabi SAW. Ada sebut-sebut itu. Kalau kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma, ya Allah, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan sebut ya Allah dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Solat, selawat tafrijiyah ke, selawat tabibiyah ke, selawat apa sekalipun yang ditulis oleh para ulama, yang diilhamkan oleh Allah kepada para ulama, kesemuanya mula dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun sallallahu alaika ya Rasulullah. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Baca doa semua akan mula dengan Allah dulu. Maknanya apa dia? Itu yang paling afdal. Kita menyandarkan selawat yang Allah berselawat kepada Nabi, bukan kita. Karena kita tidak mengetahui tentang hakikat selawat tadi melainkan Allah. Atau kita serah kepada Allah. Dan itu Nabi ajak kepada kita dengan sirahnya. Bila ditanya oleh para sahabat, macam mana nak selawat ya Rasulullah? Kenapa soalan tadi ditanya? Karena mereka ingin tahu hakikat selawat tadi. Jangan ingat lekeh sangat sahabat tanya tadi kerana nak tahu sirah. Mereka orang Arab. Kalau selawat kata usalli ala Nabi, boleh tak? Mereka nak tahu sirah, cara selawat yang paling berkesan kerana ini benar besar. Karena bila disebut innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi, syai' azim. Ini benda yang agung yang tidak ada pada mana-mana ibadah, melainkan satu ni saja yang Allah berserta melakukan selawat. Allah berserta melakukan selawat. Ada ibadah lain? Malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihi salam sekali saja. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sampai kepada ayat apa dia? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Bila Allah suruh malaikat sujud, siapa yang sujud? Malaikat sujud.
Nah, wa idh qulna lil malaikati, kami katakan kepada para malaikat, ini Allah sebut na tadi dengan makna ta'zim, kami yakni Allah menyebut kepada para malaikat sujud kepada Nabi Adam, usjudu li Adam fasajadu, sajadu sekali dia berlaku. Karena fi'il madhi maknanya telah berlalu, tak akan berlaku lagi pada masa akan datang. Sekali saja. Fasajadu, mereka telah sujud. Sekali sujud. Sama? Baik Allah sujud, dan Allah tak sujud. Allah suruh malaikat sujud. Tapi selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna, guna fa'il mudhari'. Yang pertama guna dulu dengan innallah, takkid. Kalau kita kata Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, khabar. Tapi untuk menguatkan khabar tadi diletakkan dengan innallaha. Kuat. Kemudian yusalluna digunakan fa'il mudhari'. Al-mudhari' maknanya apa? Bidawam. Untuk menunjukkan berterusan perbuatan tersebut, tidak akan putus. Maknanya, sebahagian ulama seperti Al-Imam Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau ditanya kepada beliau apa yang dilakukan oleh Allah sekarang, Allah tidak terikat dengan masa. Kalau ditanya apa yang dilakukan oleh Allah, kata beliau, Allah berselawat kepada Nabi SAW berdasarkan nas innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu confirm maksudnya. Apa? Ini selawat ni apa ni, amalan yang agung, luar biasa. Tak boleh main-main. Tak boleh main-main. Tamam. Terus lagi, disunatkan kepadamu wahai kawan, jika berdoa janganlah kau lupakan, ucapkanlah hamdalah serta pujian pada Tuhan anugerah kenikmatan. Kemudian janganlah engkau abaikan selawat buat Rasul insan pilihan, 3 tempat selawat engkau bacakan, awal akhir dan juga di pertengahan. Jika engkau lakukan yang kusebutkan, diharapkan doamu kan diperkenan. Diharapkan moga doamu diperkenankan oleh Allah Ta'ala, karena dalam salawat ini terdapat penyerahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu seorang yang berdoa kepada Allah diberikan oleh Allah dengan apa yang didoakan, kalau cukup syaratnya. Seorang yang membaca Al-Quranul Karim dan dia bertawassul ataupun meminta kepada Allah hanya dengan bacaan Al-Quran, maka Allah Ta'ala menyebut dalam hadis, disebutkan bahawa Allah akan memberikan kepadanya dengan sesuatu yang walaupun dia tidak meminta, tapi Allah Ta'ala akan bagi seperti mana yang diminta, malah lebih daripada apa yang orang minta. Kita minta angkat tangan doa, ya Allah berikan aku kata-kata, berikan aku kata-kata, berikan aku ini. Dan dengan orang yang banyak selawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa Rasulullah, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Selawat jari-jari, tak minta apa, dia akan diberikan lebih daripada apa yang diminta oleh orang yang meminta. Lebih. Kenapa? Karena hakikatnya dia sedang minta kepada Allah. Allahumma. Macam orang doa, Allahumma ghfir lana dzunubana. Baca selawat diampunkan dosa. Baca selawat diberikan hajat. Baca selawat dimudahkan urusan. Semua benar dapat dalam selawat. Nah, ada orang tanya, antara selawat dengan istighfar mana lebih utama? Dua-dua utama. Selawat ini bimanzilati az-zinah. Istighfar bimanzilati al-takhalli. Nah, maksudnya dia seperti menyucikan badan orang. Orang kalau nak masuk ke hadratillah, maka dia perlu bersuci terlebih dahulu. Seperti orang yang nak melawat sultan. Kalau nak lawat sultan, macam mana cara dia pakai? Dia akan membersihkan badan terlebih dahulu, memakai perhiasan di badannya, kemudian baru menghadap sultan. Macam mana nak masuk ke hadratillah? Juga sama keadaannya. Ya walillahi masalul a'la. Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Cuma ta'adduban ma Allah. Allah adalah malikul muluk, raja kepada para raja. Kalau raja manusia kita beradab, nak masuk dengan raja manusia, bagaimana dengan malikul muluk, raja kepada segala raja? Maka lebih beradab. Perlu membersihkan diri terlebih dahulu. Dengan cara apa? Istighfar. Kemudian menghiaskan diri kita dengan salawat kepada Nabi. Kemudian barulah zikir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, ataupun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab tu cuba tengok para masyayikh kita susun
selawat waktu kita nak baca tahlil, ketika mana kita orang panggil apa? Baca tahlil dekat orang mati. Kita nak baca tahlil, kita tulis la ilaha illallah kan? Disusun, comel. Nah, baca ayat Quran, hadiah dulu kepada si wafat, orang yang wafat tadi. Kemudian kita akan istighfar. Kemudian kita akan baca selawat kepada Nabi SAW 3 kali. Dan kemudian baru kita baca la ilaha illallah. Itu ikut susunan dia. Baru masuk fi hadratillah. Baru minta kepada Allah, ya Allah ampunkan mereka. Barulah minta, ya Allah sampaikan pahala bacaan kami tadi kepada. Dia kata Imam Syafi'i sendiri sebut kata tak sampai. Ini bukan pembicaraan kita sini nak buat tu. Kata Imam Syafi'i kata tak sampai. Orang baca ni dia tak faham. Imam Syafi'i kata tak sampai kalau tidak dibaca doa Allahumma awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu wa ma qulnahu ya Allah wa ma astaghfarnahu wa ma sallayna ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasilah wa barakatan syamilah wa rahmatan minka nazilah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam muqaddimuha wa nuhdiha ila hadratin Nabi wa ila azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jami'il arwah allati ijtama'na huna bisalabihim. Kita baca doa tu kan, ikut dengan sirah masing-masing lah. Hak kita baca, dan siapa yang baca ni kata Imam Syafi'i sampai kata beliau. Sampai. Sebab tu dalam doa tahlil orang tua kita kata jangan duk tinggal. Baca doa sendiri lagi hebat, tapi menyanyi lagu Arab. Dia tak apa, menyanyi lagu Arab. Balik usai mengapai lagu Arab, dan dia kata doa tahlil tak apa, tak nyanyi lagu sekolah dulu, lagu-lagu Arab lah, sekolah mana-mana kan, syair-syair pun dia hafal. Kalau ingat alfiah, ada hafal alfiah apa dah? Kalamuna lafzun mufidun kastaqim amin, pakai amin mu. Itu alfiah. Baik. Sampai. Dan yang kedua Imam Syafi'i kata sampai bacaan kepada si mati kalau kata mayatnya di depan kita. Hak tu sampai kalau tak dibacakan Allahumma awsil wa taqabbal thawaba ma qara'na. Kalau tidak ada mayatnya di depan, hak tu perlu dibaca Allahumma awsil wa taqabbal. Baru kena baca doa. Kalau mayatnya di depan tak perlu dibaca doa Allahumma awsil wa taqabbal. Sampaikan pahala kami. Tak, sampai terus. Baca betul-betul. Dalam Fathul Wahhab ada disebut oleh Al-Imam Zakaria Ansari, syarahan bagi maksud tersebut. Siapa yang lagi faham kalam Imam Syafi'i kalau bukan para imam Syafi'iyah? Tiba-tiba mai daripada mana, cerok, tak tahu main mana mengaji, tak tahu daripada mana, dia boleh faham kalam Imam Syafi'i. Dalam Al-Um tak tahu. Dia membaca tak ada Baik. Ini sunat kita baca doa. Doa pada waktu ni lah. Sebab tu kata Nabi SAW diriwayatkan dalam hadis Fadalah Ibni Ubaid, kata beliau sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah wa lam yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajjala hadha. Apa kata Rasulullah? Satu hari Nabi melihat seorang lelaki baca doa, tak baca syukur pun tidak, tak bermuji Allah pun tidak, lam yumajjidillah walam yusalli ala Rasulillah, tak berselawat pada Nabi. Terus bagilah ya Allah. Terus gitu ya. Apa yang dia nak tu? Pak Nabi kata apa? Ajjalah hada. Kalut tu ni. Ini orang kalut ni. Nak berak ke apa ni? Nah, itu saya tambahlah. Ajjalah hada ni kalut orang ni. Ini orang yang kalut kata Nabi. Summa da'ahu faqala lahu aw li ghairihi. Sebagian riwayat kata Nabi panggil. Masih. Dan juga sebagian kata Nabi panggil orang lain. Atau di ghairihi, Nabi panggil sahabat yang lain. Nabi kata idza shalla ahadukum, Nabi tak kata kalau kamu sembahyang, jangan baca doa macam tu. Nabi tak kata macam tu kan. Nabi kata idza shalla ahadukum, kalau seorang sembahyang. Maksud Nabi tak tuju pada orang, Nabi tuju umum. Nabi tak berasa. Tapi tadi hak mai lambat, hak tu kena tuju lah. Itu bila idza shalla ahadukum falyabda bil letih, semua orang letih. Hak letih ni, hak duduk depan ni lagi letih. Kena nak letih. Faham? Dan kira kami letih. Perjalanan jauh. Semua perjalanan jauh. Saya pun jauh juga main.
Ilham. Kita main daripada Bedu sekali main. Cuma rumah kita tepi jalan, lagi dekat daripada jalan tu. Mau start dalam sikit. Letih, semua letih. Bila tadi Ustaz Mak Razali bagi tahu tadi, kelas pukul 1:30. Patutnya santri kena duduk di sini lebih hawai daripada orang lain. Satu suku kena ada sini lah santri. Lebih hawai daripada orang lain sepatutnya. Dah tahu, kenal dah tok guru dia siapa dia. Dia tahu dah tok guru dia macam mana. Boleh. Dia kena main hawai daripada tok guru. Ini main ke sini, kita pula lagi lambat pada tok guru. Kita pula macam tak ada apa, dia ada pergi seorang dia yang ngajarkan kami. Dah tak ada lah, seorang tak fikir macam tu lah. Tapi jangan fikir macam tu lah. Semua pakat letih. Hari ni terkenal kat dia, mungkin esok kenal kat orang lain pula. Dah kenal berjalan tak? Jangan tak kenal tak. Pegang bahagian amanah tersebut, kena jaga. Tadi dah terlepas, mukadimah dah terlepas. Dah berapa minit terlepas tu. Yang tu. Tak ada kaitan dengan bab ni. Idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih. Tak takut lagi ada orang buat nilai, dia nilai. Dia tengok Nabi pun tak teguk, perempuan tu Nabi teguk umum. Yang pertama sebab saya bukan Nabi, tu. Faham? Lepas saya teguk macam tu. Falyabda bitamjidi rabbih was-sana'i alaihi. Nabi kata, kalau nak mula dengan puji Allah, mula dengan kemudian selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi guna summa, tengok ta'adduban ma Allah Subhanahu wa taala. Nabi guna summa. Nabi kata mulakan dengan apa? Mula dengan tamjidi rabbih wa sana'i alaihi. Mengagungkan Allah, memuji Allah. Summa yusalli ala Nabi. Kemudian baru puji. Nabi guna summa. Nabi tak guna fa. Nabi tak guna wa. Bahasa Arab menunjukkan kepada ketinggian adabnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Fasi radhiyallahu anhu mensyarah kepada Dalailul Khairat. Al-Imam Mahdi Al-Fasi rahimahullah, kata beliau, ada di kalangan awliya Allah Ta'ala yang disebabkan karena kasratus salati ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dipimpin oleh Rasulullah sendiri. Itu orang yang membanyakkan selawat, dia akan dipimpin oleh Rasulullah. Rasulullah akan pimpin. Kalau takut melakukan kesilapan, Nabi akan atok dia. Kalau takut dia sesat, Nabi akan tarik dia. Satu selawat ni adalah murabbi pada akhir zaman. Jadi, kata beliau ada di kalangan mereka yang ditegur langsung oleh Nabi kalau melakukan sesuatu yang kurang adab. Dia tulis macam tu je. Para muridnya balah, tulis balik. Dalam kitab mereka kata, antaranya dia nak tulis. Antaranya yang dipimpin langsung oleh Nabi adalah Al-Imam Mahdi Fasi. Dia sendiri. Tapi dia sebut je, dia kata ada orang yang dipimpin langsung oleh Nabi, kalau melakukan kesilapan dia akan ditegur. Antaranya siapa dia? Dia sendiri. Pengarang kitab tersebut, yang dia ketika mana memulakan selawat pada harinya dengan selawat sebelum baca Quran, maka malam tersebut Nabi langsung menegurnya di dalam mimpi, mengaklumkan kata, kenapa didahulukan selawat daripada Quran? Dahulu Quran dulu. Kemudian baru baca selawat kepada Nabi SAW. Ditegur langsung oleh Nabi SAW. Lepas tu dia tak tinggal dah. Melainkan dia buat sesuatu yang telah diarahkan dan disusun oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhlaknya awliya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi kata tengok ni, dia selawat. Summa yad'u ba'du bima syaa. Kemudian baru doa dengan apa yang dia inginkan. Ni adabnya. Susun bagi elok, puji Allah, selawat kepada Nabi, kemudian doalah apa yang dia inginkan. Kata dalam riwayat Imam Tirmizi daripada Zir radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abdullah, qala kuntu usalli wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar ma'ahu, falamma jalastu bada'tu bis sana'i 'ala Allah thumma bis salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma da'awtu li nafsi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sal tu'tah. Ada seorang sahabat Sayyidina Abdullah. Abdullah mana ni? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah ini Abdullah bin Mas'ud. Biasanya kalau Abdullah dengan mutlak, sebut dalam mustalah,
adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas akan disebut Ibnu Abbas. Kalau Abdullah bin Zubair akan disebut Ibnu Zubair. Kalau disebut Abdullah juga dia akan sebut dengan bin. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud, kemungkinan di kalangan ulama ada yang terus sebut Abdullah saja. Ini Abdullah bin Mas'ud, tahu. Kecuali dalam sebahagian kitab, Sahih Bukhari dan seumpamanya, dengan melihat kepada siyaq ataupun konteks ayat tadi. Kita tengok balik sebelumnya disebut Abdullah bin Abbas, kemudian qala Abdullah bin Abbas. Kita tengok baliklah. Bukan semua tempat lah. Di sini Abdullah bin Mas'ud. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku sembahyang bersama dengan Nabi. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar juga bersama dengan Rasulullah pada waktu itu. Ketika mana aku duduk, bada'tu bis-sana'i 'ala Allah. Jadi aku nak baca doa ni. Maka aku pun memuji Allah. Dan aku selawat kepada Nabi Muhammad. Nabi dengar. Kemudian aku pun minta apa yang aku inginkan. Kemudian Nabi kata apa? Lepas tengok cara macam tu aku susun, Nabi kata, sal tu'tah. Mintalah, akan dibagi kepada kamu. InsyaAllah. Maksudnya, berkat cara susunan tadi, kamu akan diperkenankan apa yang kamu minta. Sebab tu, jadi disebut di sini macam mana? Ucapkanlah hamdalah serta pujian pada Tuhan anugerah kenikmatan. Kemudian janganlah engkau abaikan selawat buat Rasul insan pilihan. 3 tempat selawat engkau bacakan, awal akhir dan juga di pertengahan. Kenapa disuruh kita baca macam tu? Karena Nabi SAW pernah menegur para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dan juga kita semua dengan Nabi mengatakan, la taj'aluni ka qadahir rakib. Nah, jangan kamu jadikan aku seperti qadahir rakib. Qadah rakib maksudnya apa dia? Mangkuk yang digunakan oleh orang yang bermusafir. Orang dulu kalau dia musafir naik kenderaan, mangkuk minumannya akan diletak di belakang. Dia akan letak belakang sekali. Bila nak guna baru dia ambil. Nak guna minum, nak guna untuk letak makanan, baru dia akan ambil mangkuk tadi pergi ke depan. Lepas tu Nabi kata, la taj'aluni ka qadahir rakib. Jangan kamu jadikan aku seperti qadahir rakib. Mangkuk dalam perjalanan. Maknanya apa dia? Kat tu nak guna saja kamu akan ambil aku. Waktu tak mau kamu tak aku di belakang. Jadi maksudnya Nabi pesan jangan sampai Nabi berasa hati macam tu. Kami waktu saya melawat guru saya yang mulia Maulana Syekh Nabil Ghamri, hafizahullah taala di Makkah Al-Mukarramah. Syekh Nabil Ghamri, Said Nabil Ghamri, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau belajar dengan Abu Yazid Muhammad Alawi Maliki 18 tahun. Tak pernah 18 tahun tu tak pernah tinggal solat subuh takbiratul ula. 18 tahun. Ini yang dia sebut sendiri kepada saya. Saya 18 tahun kata beliau tidak tinggal takbiratul ula solat subuh dengan Abu Yazid Muhammad Alawi Maliki. Macam tu sekali. Dan dia ni alim, wali dan muhaqqiq kepada kitab-kitab yang besar, dan dia pensyarah kepada kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sunan Darimi. Sunan Darimi ada syarahan beliau. Dia tulis Fathul Mannan. Jadi waktu saya melawat beliau, bawa rombongan sampai dekat rumah dia, Syekh tanya saya, lawat siapa dia lagi lah. Kami kata kami dah nak balik ke Mesir. Jadi saya tak balik Mesir, saya balik ke Malaysia. Kami nak balik dah Syekh dalam esok ataupun lusa lebih kurang itulah. Kami akan balik. Jadi ni Syekh lah orang terakhir kami lawat ni kata. Kami lawat yang terakhir sebab semua ahli kami dah lawat dah. Syekh yang terakhir kami lawat. Dan alhamdulillah ni miskul khitam saya sebut. Ini penamat yang wangi. Miskul khitam. Kata Syekh, miskul khitam am qadahir rakib. Saya ni miskul khitam ke qadahir rakib? Saya ni penutup yang wangi ke mangkuk yang diguna pada hujung? Waktu nak guna ambil, waktu tak mau guna tak di belakang. Saya kata hasya lillah maulana, la antum miskul khitam. Akid miskul khitam. Cik pula apa? Cik baik tak pasal apa itu. Lepas tu kadang jangan sebut benda-benda macam tu depan masyayikh. Kadang kita kita takbir benda tak kena. Tu tak kena tu. Tak perlu cerita. Kata saya dah lawak semua masyayikh, syekh yang terakhir ni. Tak perlu sebut itu. No? Tak perlu. Kecuali dia tanya lain. Tapi kalau dia tak tanya, tak perlu, tak nak. Saya dah pergi lawak syekh ni. Dia nak lalu kok ni, kebetulan lalu kami singgah pergi. Oh, pancang tu.
Betulan lalu ni dia tengok tak ada apa, dia singgah pergi ya. Kalau ada rezeki jumpa, tak ada rezeki buat macam mana? Duduk sembang macam tu. Dia ada orang tak tahu takbir ayat. Nah, main lawat tu niat dengan sungguh-sungguh nak melawat Syekh. Nak melawat tuan guru, nak melawat ustaz lah. Saya sebut macam tu senang. Tak perlu dah kami main saja ya. Tengok ada nasib ada. Tak ada ni balik. Tak perlu sebut macam tu. Tu akan menyebabkan seorang guru tu berasa hati. Berasa hati sebab apa dia kata? Bukan nak lawat pun. Tajak kan? Nak? Masuk dalam rumah lah. Masuk dalam rumah tu. Duduk sila duduk. Tak apa kami. Mesak ni. Dah duduk minum kopi dulu. Minum apa semua. Kami minum dah. Semua tolak. Minum dah. Tak mau duduk. Mesak saja lalu. Weh, banyak benda ni. Maksudnya apa dia? Memang tak mau lawat pun sebenarnya. Saja kan. Tak perlu sebut benda macam ni. Benda tak ada adab sangat. Tak sebut. Ada orang kalau kata guru jemput masuk dalam rumah tu, ni amat besar ni. Jemput masuk. Masya Allah. Maksudnya adab dah baik lah kalau dijemput masuk. Bila dah dijemput masuk, dijemput duduk pula. Ini adab lain nombor 2 lah jaga. Sebab kadang-kadang kalau waktu tak jaga adab, sampai kat pintu ya. Sampai kat pintu dia layan. Pas kat pintu, tu ida ilal ba', mana halal kat pintu, pas kat pintu pun kurang ajak juga. Tu ida ila siasatid dawab. Tapi duduk dengan kambing, lembu, ubang. Duduk di depan rumah. Sama-sama. Dan tu lembu, ubang kan dah lupa mau tengok ya. Dia pun lalu juga tengok. Berak. Ada kadang kena jaga. Ayat-ayat kita kalau lawat untuk guru ni, khususnya orang tua-tua. Sebab bahasa. Tambah orang tua-tua. Dia sebab bahasa. Jadi jangan sebut perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan orang tu berasa hati. Maksud kena jaga betul. Kena mengaji adab betul. Kena doa kepada Allah. Ya Allah, tutupkan aib guru kami ya Allah. Ya Allah, jaga kami daripada mengucapkan ucapan yang boleh menyebabkan guru kami berasa kan. Begitu. Tamam. Dengar Nabi kata la taj'aluni ka qadahir rakib. Jangan kamu jadikan aku seperti mangkuk yang digunakan oleh penunggang. Innar rakiba yamla'u qadahah. Nah, seorang penunggang tadi dia akan memenuhkan qadahnya. Qadah tu punya mangkuk dia tadi. Fa idza faragha wa 'allaqa ma'aliqahu. Dan kalau dah selesai diminum ataupun digunakan mangkuk tersebut, maka dia akan menyangkut mangkuk tadi. Fa in kana fihi ma'un syariba hajatah. Kalau dia ada air dalam bekas tadi, maka dia akan minum memenuhkan hajatnya. Awil wudu fatawadda. Kalau dia perlu berwuduk, dia akan guna mangkuk tadi untuk berwuduk. Wa illa ahraqal qadah. Kalau tidak, maka dia akan terbalikkan qadah tadi. Dia akan talangkukkan qadah tersebut. Nah, faj'aluni fi wasatid du'a. Tengok Nabi kata, jadikan aku di tengah doa. Wa fi awwalihi wa fi akhirih. Jadikan aku pada permulaan dan akhirnya dan di tengah-tengahnya sekali. Jangan diminta pada hujung saja. Awal lain minta macam-macam, lah kali baru selawat. Dengan harapan nanti akan diperkenankan sebab selawat pada Nabi. Ada qillatul adab. Ini kurang adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taj'aluni ka qadahir rakib, kata Rasulullah. Ini tengok ayat ni penting. Boleh? Baik, terus. Yang seterusnya boleh jalan lagi kan? Boleh musafir lagi? Ni tengah hari ni, petang ni waktu tidur ni. Ni waktu orang panggil waktu perdana. Ni waktu ni kalau letak kepala, Allahu Akbar. Saya tadi sat letak kepala tadi. Sat je letak. Sat tu sekejap saja kan. Kok orang sini tak faham. Sat je letak kepala. Faham orang ni, orang Kedah main-main. Senang. Tak ada sat yang orang dia ghaib. Ghaibul ghuyub. Hilang tak? Nabi 15 minit. Lepas tu orang rumah kak. Orang tunggu belah. Pening kita. Boleh bangkit apa ni. Alhamdulillah lah dah letak kat kepala. Baik. Jika engkau lakukan yang kusebutkan, diharapkan doa bukan diperkenan. Ni insya-Allah diperkenankan oleh Allah. Sal tu'tah, kata Nabi. Semakin banyak namanya disebutkan, diperkenan, malah dosa diampunkan. Makin banyak nama Nabi kita disebut, makin doa kita tadi akan hampir diperkenankan oleh Allah dan diampunkan dosa kita. Ini seperti yang berlaku kepada sahabat Nabi yang mana bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam aj'alu laka salati?"
Nah, kam aj'alu laka as-salati ya Rasulullah. Maksudnya dalam solatku, ya dalam doaku ya Rasulullah, berapa banyak aku nak jadikan selawat kepada ya Rasulullah. Maka Sayyidina Rasulullah SAW kata, kama syi'ta, yang kamu inginkan. Kata kalau 1/3 ya Rasulullah macam mana? Nabi kata, kama syi'ta. Nah, seperti yang kamu inginkan. Kalau kamu tambah kalau kamu tambah, dalam riwayat kata kalau kamu tambah maka itu lebih baik. Nah, kata beliau kalau begitu 2/3 doa saya jadikan untuk selawat kepada Rasulullah. Baki itu bukan nak minta. Nabi kata ikut suka kamu. Tapi kalau ditambah lebih baik. Maka kata beliau kalau begitu ya Rasulullah, seluruh doa saya adalah selawat kepada. Apa Nabi kata? Idzan tughfar dzambuk wa tukfa hammuk. Dicukupkan keinginanmu dan diampunkan dosa. Nabi tak kata, jazakumullah khairan jazak, terima kasih banyak. Nabi sebut tu faedah. Nabi kata idzan tughfar dzambuk wa tukfa hammuk. Dicukupkan keinginanmu, diampunkan dosa. Jadi orang yang berselawat kepada Nabi selalu, walaupun dia tidak diniatkan dalam hatinya untuk ampun dosa, dia diampunkan dosa. Macam mana kalau orang tu wirid dengan selawat sepanjang masa? Ini yang dilakukan oleh para awliya, sehingga mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang mulia di sisi Allah dengan banyaknya selawat. Moga kita termasuk di kalangan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bila mengaji kitab ni, jangan tinggal amalan. Selawat ni kena selalu. Pegang tasbih sampai terputus. Pusing tasbih, putus tasbih. Beli tasbih baru pula, putus lagi tasbih. Kalau rumah dia masuk penuh dengan tasbih. Tidak kata putus semua. Penjara selawat, dan insya-Allah orang yang banyak selawat dia tak akan isin. Selawat ni kelebihannya dia tak panah. Tak ada orang selawat panah. Dia kata saya selawat sehari 100,000 Ustaz, panah apa tu. Jadi isin nak terbang. Selawat tak akan panah. Mustahil selawat ni panah. Mustahil. Tapi kalau orang tu zikir, Allah, boleh panah. Kenapa? Anda tak sesuai dengan badan. Takkan Allah tak sesuai? Isu pula. Allah tak sesuai. Astagfirullah. Apa tujuan kamu dia jadi? Dia bersoal macam tu kerana dia tidak masuk jalan qaum. Dia tak masuk jalan wirid zikir. Try buat. InsyaAllah awal lagi wirid. Yang pertama tak ada guru. Lepas tu ambil wirid, tak ada sanad. Lepas tu duduk wirid. Allah. La ilaha illallah. La ilaha. Lepas tu zikir-zikir tadi, zikir yang disebut oleh Imam Dardir rahimahullah, setiap peringkat nafsu dia ada wirid dia tertentu. Ada peringkatnya. Untuk memecahkan nafsu tersebut dia ada wirid dia. Ada peringkat hamba ni pada kedudukan la ilaha illallah. Ada satu peringkat dia akan sampai kepada Allah. Ada satu peringkat dia akan sampai hu. Sebab tu tak ada yang terbaik banyak tak kira kita sesat pula. Dia sesat ni kalau tak ngaji tu ya. Masalah dia baca dalam kitab. Kitab mana Imam Dardir sebut? Dalam Qaridah Bahiyah. Dalam Qaridah Bahiyah, kitab akidah. Hujung sekali, belakang kitab. Sebut tentang nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu ammarah bisu dan seumpamanya. Itu dia akan naik peringkat nafsu. Dan peringkat tadi dia ada wirid-wiridnya. Mengikut kepada tariqah khalwatiyah. Syekh tariqah khalwatiyah. Syadzuli ada tarikat dia sendiri dan ada jalan dia. Masing-masing dengan madrasahnya masing-masing dengan untuk nak mendidik jiwa dan juga nafsu. Perlu guru, itu perlu. Tapi selawat, selawat Nabi SAW bagi lesen besar. Tak berguru pun boleh, tidak ada masalah. Selawat kata Nabi. Selawat ni ajaib. Hatta tak ada guru. Kita buka kitab selawat, jumpa di tepi jalan, ada kitab selawat. Dalam tu penuh selawat. Boleh tak saya baca kitab selawat? Boleh, dalam salah apa? Kalau ada guru, lebih afdal. Kalau ada guru, lebih afdal kerana bersambung sanadnya. Kalau tidak ada guru, kita nak selawat, insya-Allah tak panah. Jangan bimbang panah. Tak akan panah. Tak akan jadi orang tu jadi isim. Tak akan tiba-tiba jalan, tepi jalan, gila seorang-seorang kerana banyak selawat. Tak ada. Tak ada cakap ni orang yang banyak selawat tiba-tiba jadi gila. Tak ada. Yang gila banyak kerana lawan selawat. Hak tu gila. InsyaAllah. Walaupun pakai tag. Dia ni banyak gila.
Dan Nabi sebut dalam hadis dalam Sunan Tirmizi, berzikirlah kamu, masuk zikir selawat sampai orang kata kamu gila. InsyaAllah. Bila orang kata ni, gila apa ni? Ni gila ni. InsyaAllah. Betul dah tu. Tak Nabi suruh sampai tahap macam tu. Ada dalam Sunan Tirmizi sebut. Dia pun tak bagi orang selawat banyak-banyak. Dia kata ni bid'ah. Apa amalan banyak-banyak ni yang tak suruh sampai beribu-ribu ni apa? Saya lebih suka pegang tasbih. Saya pakai tasbih pakai jari. Ni apa ni pakai tasbih pakai kayu-kayu ni apa? Ada sunnah kan? Dia pakai jari. Dia pula jadi dalil. Hak pakai jari tu jadi dalil. Dia kata masya-Allah. Imam Syafi'i lah. Ada satu peringkat kot dengan Imam Syafi'i sampai kita nak suruh ikut sebab dia sebut dengan saya sendiri suka guna ni. Saya lebih prefer guna ni. Aku suka hang lah. Nak guna jari kaki ke? Nak guna celah-celah perut ke? Aku suka. Saya nak guna tasbih macam. Tasbih 5 kali boleh lah pakai jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Boleh lah 5 jari. Main 3,000 kali? Tak mana orang. Kita macam lah 1,000 kali. Tu pun dah. Payah lagi buat kepala ni. Dia buat kepala ni senang buat apa? Kita buat tak tahu. Tu. Tak payah sembang yang dia. Ucaplah jazakumullah. Syukran. Sahabat saya Ustaz Akhirul Nizam duduk dalam bah, duduk wirid pegang tasbih tu. Lepas tu main Wahbi kat sebelah dia. Arak-arak. Jambang panjang. Dah. Dia orang Arab Mesir ni. Apa dia? Dia kata sibah bid'ah. Saya dulu tengok dia. Syukran. Ucap syukran. Dia syukran. Dah bid'ah dia kata. Dalalah finnar. Kalau bid'ah dan kalau hadis tengok dia lagi. Syukran. Jazakumullah khair. Subhanallah. Kata lagi perang syukran. Subhanallah. Tension dia lagi. Hari kalau ni kata. Kau nak balas sikit ke? Kau nak berdebat ke? Tak debat langsung, syukran kan? Dah kali bangkit belah itu kan? Tu cara dia. Dia akan boleh banyak-banyak. Dia kalau lebih panjang sikit ni, hujung ni. Rak berita kalau apa sudah? Syukran. Ingat. InsyaAllah. Tak layan, jangan layan. Layan kita letih. Tentu dalam Facebook, dalam apa semua, kalau layan letih kita tak buat apa-apa. Kerja layan mereka dan tu pun memang mereka nak. Mereka nak kita layan. Sebab mereka kurang kasih sayang. Jadi gitu. Baik, tempat yang ke-12 ialah ketika bangun malam untuk melakukan ibadah. Ni kalau ketika indal qiyam minal lail lil ibadah. Jika engkau bangun malam wahai teman, sendirian tak perhati hanya Tuhan. Tengok. Waktu kamu bangun malam bersendirian, tidak ada yang memerhatikan kamu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Banyakkanlah. Baikkanlah wudu mulut baikkanlah wudu mulut lantun pujian. Lantun macam sambung. Baikkanlah wudu mulantun pujian, juga selawat buat Rasul junjungan. Pasti engkau nanti akan dibanggakan, diredai, diampuni oleh Tuhan. Kenapa saya sebut dibanggakan? Karena dalam hadis disebutkan dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i radhiyallahu anhu, daripada hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, yadhhakullahu azza wa jalla ila rajulain. Yadhhak dengan makna apa? Bukan gelak. Allah gelak kepada dua orang lelaki. Apa terjemah Allah gelak? Yadhhak ini bahasa Arab. Ini dipanggil hadis mutasyabih. Hadis-hadis yang mutasyabih. Soalan ini sifat dipanggil sifat khabariyah. Sifatul khabariyah. Sifat khabariyah ini Allah mengkhabarkan tentang ayat tersebut. Yadhhak. Yadhhak biasanya adalah sifat kepada menunjukkan kepada keredaan terhadap sesuatu. Seorang dia gelak kepada seorang, dia gembira dengan seorang, itu lazim kepada apa dia? Ar-ridha war-rahmah. Itu makna dia. Jadi seorang yang tersenyum pada seseorang, maknanya dia redha dengan orang tersebut. Maka dipaham daripada sifat ni adalah lazimnya. Lazimnya, bukannya dengan makna tersebut. Jadi yadhakullahu azza wa jalla ila rajulain,
dengan makna Allah meredai kepada dua orang lelaki. Siapa dia? Rajulun laqiyal adu, seorang lelaki yang bertemu dengan musuh dalam peperangan, wa huwa ala farasin min amthali qaidi ashabi, dan dia berada di atas kuda yang paling mahal di kalangan para sahabatnya. Fanhazamu wa sabat, kemudian mereka berperang, maksudnya datang musuh dengan banyak, dan kemudian dia sabat tetap. Wa in fa in qutila astushhida wa in baqiya fadzalika alladhi yadhaku Allahu ilaihi. Kalau dia terbunuh, maka dia dapat syahid. Kalau dia kekal hidup, maka Allah redha dengannya. Ini pejuang yang Masya Allah, tabarakallah. Orang datang musuh ramai pun dia boleh hidup. Yadhaku Allahu ilaihi, Allah redha dengannya. Yang kedua, rajulin qama fi jawfil lail, seorang lelaki yang bangun malam. Rajul di sini dengan makna syakhs, bukan mesti lelaki, perempuan pun termasuk juga lah. Saya kata rajul saja, lelaki, perempuan tak ada pun dalam hadis ni, jadi kami tak boleh ni. Cuma dalam perang tadi tu, yang tu lelaki lah. Lelaki eloknya. Perempuan kalau waktu perang, eloknya bagi mereka untuk membantu peperangan tersebut pada sudut yang lain. Tapi boleh tak kalau mereka nak perang sekali, kalau kata masuknya musuh ke dalam negeri dan mereka perlu pertahankan, ya boleh juga. Termasuk juga rajul tadi dengan makna an-nisa, ataupun dengan makna al-mar'ah, perempuan juga boleh masuk. Jadi rajul dengan makna pada sini syakhs, iaitu seseorang. Seseorang yang bangun malam, di tengah malam, la ya'lamu bihi ahadun, seorang pun tak tahu. Syarat dia seorang tak tahu. Tapi kalau duk bangun buat live pula, Allah Ta'ala tahajud, live tahajud, seru kan gitu, malu wah, kan? Tahajud seru buat live, jangan malu. La ya'lamu bihi ahadun, dan kalau buat tahajud live pun bukan orang boleh ikut, boleh jadi makmum belakang. Jauh, kecuali mazhabnya Syekh Ahmad Ghumari. Syekh Ahmad Ghumari boleh, sebab semayang di belakang mizyak, di belakang radio, kata beliau boleh, tak ada masalah. Ini sonok kalau orang di Sabah pukul 6.30 masuk dah habis subuh, pukul Zuhur 12.30. Maksudnya dah semayang Jumaat dah, buka radio Sabah, semayang di Kedah. Semayang di Kedah, ikut semayang Zuhur di Sabah. Jen. Wa rajulin qama fi jawfil lail la ya'lamu bihi ahadun, siapa pun tak tahu. Fatawadda'a fa asbagha al-wudu'a, kemudian dia berwudu dan membaikkan wudunya. Sebab tu saya sebut ni, baikkanlah wudumu, lantun pujian. Dengan dia berwudu, memperbaiki wudunya dengan baik, summa hamidallah wa majjadah, kemudian memuji Allah dan mengagungkan Allah, wa shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berselawat pada Nabi, wastaftah al-Quran, kemudian membuka Al-Quran. Fadzalika alladhi yadhaku Allahu azza wa jalla ilaih, ini orang-orang yang diredai oleh Allah. Yaqulu unzuru ila 'abdi qa'iman la yarahu ahadun ghairi. Kata Allah kepada para malaikat, tengok ini hamba, bangun malam, tak ada seorang pun tengok dia melainkan aku sahaja yang tahu tentang kasus. Jadi ini maksudnya apa dia? Seorang yang bangun malam dengan ikhlas kerana Allah, tidak untuk diketahui oleh orang lain. Tapi Allah ni Maha Agung, Maha Pengasih. Orang yang sering bangun malam, wajahnya akan diserikan oleh Allah. Ada tanda. Bangun malam, orang tahu dia ni bangun malam. Muka ni muka bangun malam. Dan boleh tengok juga, muka ni muka tidur, tak bangun-bangun. Dan kemudian, tempat yang ke-13, ialah setelah menunaikan solat hajat. Jika engkau punya hajat permintaan pada anak Adam juga pada Tuhan. Kalau kita ada permintaan hajat, sama ada hajat kita tadi kepada anak Adam, kepada manusia, ataupun kepada Allah, tunaikanlah solat hajat wahai teman. Kaifiyahnya nanti akan kusebutkan. Kaifiyahnya nanti akan kusebutkan. Imam Tirmizi telah riwayatkan hadis tentangnya, janganlah kau abaikan. Habis. Ada bateri ke tak? Baik. Kemudian tunaikanlah solat hajat wahai teman, kaifiyatnya nanti akan kusebutkan. Jadi nak sebutkan ni sebenarnya dalam syarah sebenarnya. Saya tak tulis satu-satu ni.
Kata nanti saya akan sebutkan, maksudnya nanti akan disyarahkan. Kena syarah. Macam mana cara nak menunaikan solat ni disebutkan oleh Al-Imam Tirmizi, juga Imam Ibnu Majah. Ibnu Majah, imam dan juga panutan, meriwayatkan semisalnya, hai teman. Jadi Imam Tirmizi dengan Imam Ibnu Majah meriwayatkan cara. Cara dia bagaimana? Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu hajatun ila Allah Ta'ala, sesiapa yang ada hajat kepada Allah, betul. Baik. Siapa yang ada hajat kepada Allah, au ila ahadin min bani Adam, dalam hadis sebut, ataupun ada hajat kepada salah seorang daripada anak Adam. Kata guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah, antara cara yang mujarrab kalau kita ada hajat dengan seseorang, kalau nak jumpa dengan dia, contoh kita ada pemimpin besar ke, ataupun kita bimbang dengan raja ke dan seumpamanya, siapa-siapa lah, kita teringin nak ada benda kita nak minta. Kita nak pergi ada hajat ni, macam mana kita nak pergi kalau nak jumpa dia? Pertama, kalau Tok Guru tak duduk gadah pergi lah, malu ke orang. Tok Guru duduk pergi jumpa, duduk pergi minta-minta ni, malu lah, tak sepatutnya. Kalau pemimpin datang kepada ulama tak apa, tapi kalau Tok Guru mereka sendiri yang duduk pergi minta semua tu, sebaiknya dia lah. Baik, bukan tu tajuk kita. Tajuk kita kalau siapa-siapa lah nak pergi jumpa dan dia ada hajat tertentu. Mujarrab, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, hadirkan sisi baik orang tersebut dalam hidup dia. Hadirkan perasaan. Dan dia ni orang baik. Kalaupun terkenal dia ni memang jahat gila. Dia ni memang jahat sungguh ni. Tapi hadirkan sisi baik dia. Kalau dia tak baik dengan orang lain, dia baik dengan anak dia. Kalau tak baik dengan anak dia, dia baik dengan isteri dia. Tak baik dengan isteri dia, dia baik dengan keluarga dia, dengan mak dia, dengan ayah dia, dengan seumpamanya dia. Mesti ada juga sisi baik dia. Hadirkan perasaan baik tadi, insya-Allah diperkenankan hajat dengan orang tersebut yang kita nak pergi jumpa. Boleh faham? Ni elok agak guna kepada orang yang nak temu duga kerja ke semua kali tu. Hadirkan sisi baik bos tu. Hak penemu duga tu, jadi mesti baik semua ni. Insya-Allah hadir. Allah dimudahkan oleh Allah Ta'ala urusan kita. Itu satu cara. Ini yang cara yang lain, antaranya disebutkan oleh Rasulullah menunaikan solat hajat. Cara dia macam mana? Falyatawadda, berwuduk. Falyuhsin alwudu'a, baikkan wuduk kita. Cara dia mesti berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Jangan lekeh-lekeh. Wuduk ni wuduk yang sempurna. So kena mengaji cara wuduk. Seperti yang dianjurkan dan disebutkan oleh para ulama, yang sunnahnya, kalau yang sunnah doa-doanya dibaca, falyuhsin al-wudu. Summa yusalli raka'atain, kemudian sembahyang 2 rakaat. Summa liyusni 'ala Allah azza wa jalla, kemudian puji Allah, wal yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berselawat pada Nabi. Summa liyaqul la ilaha illallah al-halimul karim, subhanallah rabbil arsyil azim, alhamdulillah rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin la tada'li dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ini doanya dibaca. InsyaAllah nanti kita snap gambar ni, nanti doanya nanti soleh. Snap gambar ni kita buat dalam Facebook. Nanti boleh tengok di situ, insya-Allah dia punya petikan doa tadi, insya-Allah. Dan Sayyidina Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu meriwayatkan seorang lelaki dharir al-basar, yang buta, sahabat Nabi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ud'u Allah an yu'afiyani. Dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan moga Allah menyembuhkan aku ya Rasulullah daripada buta ni. Payah nak buat kerja maksudnya. Nak buat kerja tak boleh. Qala in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fa huwa khairul lak.
Nabi kata, kalau kamu nak, aku boleh doa, kata Nabi. Tapi kalau kamu nak juga, kamu sabar. Maka itu lebih baik. So, sabar lebih baik, kata Rasulullah. Qala fad'uhu. Jadi dia sahabat ni kata, doa lah ya Rasulullah. Doa lah. Ada seorang sahabat nama Qatadah. Sayyidina Qatadah, waktu perang Uhud, datang bertemu dengan Nabi SAW, matanya tercabut sebelah. Tercabut kerana terkena anak panah ataupun tombak. Tercabut biji mata dia, terkeluar tak atas mata ni, tak atas tangan. Di mata biji di atas ni. Mai jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, tolong tolong minta kat Nabi langsung balikan balik mata tu. Rasulullah kata, kalau kamu inginkan, saya boleh buat. Kalau kamu ingin, kamu sabar. Dan itu lebih baik, kata dia. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ada isteri di rumah, ya Rasulullah. Isteri saya ni kalau mata tak ada, ni pi mata ada, balik mata tak ada, takut dia kurang kasih kepada saya nanti. Ni bukan filem lah. Dia bukan filem. Filem boleh lah. Isteri dia tengok mata suami dah tercabut. Ini pejuang Allah Ta'ala. Ini pejuang ni. Ini tanda-tanda perjuangan. Mata tercabut. Sembang awal boleh lah. Main lama tengok-tengok orang lain mata dua, dia seorang mata tak ada. Dia kata, dulu handsome juga lah ni, huduh aku tengok. Lagi dia cari alasan, minta cerai. Okey, mata tak ada sebelah. Jadi dia kata, ya Rasulullah, saya ada isteri, ya Rasulullah. Saya takut nanti berkurang kasih dia kepada saya disebabkan mata sebelah tak ada. Nabi buat apa? Nabi ambil mata tadi, bubuh balik dalam lubang mata. Koklah Nabi kata, mai, ni, paramedik. Tolak masuk dalam kemah. Kita akan buat pembedahan segera. Nabi ambil mata tu, bubuh tu. Bubuh dalam mata. Masuk dalam mata. Kata Sayyidina Qatadah, mata yang dimasukkan oleh Nabi lebih cerah daripada mata yang tak cabut. Mata tu dah tercabut dah. Cerah daripada tu lagi. Di tangan Nabi SAW. Sayyidina Syurahbil, tangannya bisui. Nak pegang pedang tak boleh, ada bisul di tangan dia. Nak pegang pedang, macam mana tangan bisui? Bisui kita kalau kat paha nak duduk pun tak boleh. Memusing. Dia bisui kat belakang, sakit seluruh badan. Ni bisui kat tangan, nak pegang pedang, nak perang ni. Berjumpa Nabi SAW. Rasulullah, doakan saya Rasul. Nabi ambil tangan Sayyidina Qatadah. Pegang tangan Sayyidina Syurahbil. Pegang tangan Sayyidina Syurahbil. Nabi pun sambil diurut tangan. Sambil cerita tentang sabar. Cerita. Tarik. Sebaik Nabi angkat tangan, kata beliau, hilang tempat tadi. Terus hilang. Tak ada. Tak ada sakit terus. Bisui pun tak ada kesan. Barakahnya Nabi SAW. Sayyidina Ali, karramallahu wajhah wa radiyallahu anhu. Waktu satu peperangan, Nabi SAW kata, ini dalam perang apa ni? Perang Khaybar. Nabi kata, siapa yang akan buka pintu Khaybar esok? Semua sahabat pakat untuk semangat ni. Nabi kata, yang akan buka esok, yang akan diserahkan liwak ini ataupun bendera ni kepada orang yang dia mencintai Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul mencintai. Para sahabat semua angkat kepala. Kami orang. Lepas tu Nabi tanya, aina Ali? Mana Sayyidina Ali? Sayyidina Ali apa dia? Patutlah dia pun. Sayyidina Ali pun dicari, rupanya Sayyidina Ali sakit mata. Mata tak boleh nak buka. Sakit duduk. Jadi Sayyidina Rasul panggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mai sini. Sayyidina Ali datang, Sayyidina Rasul tengok mata dia, mata sakit. Nabi ludah mata tersebut. Ludah di mata Sayyidina Ali, dan kata Sayyidina Ali, mata yang diludah oleh Nabi SAW terang benderang sampai boleh dilihat pada waktu malam. Waktu malam jalan tak perlu pakai toslet. Mana ada toslet zaman tu. Tapi Sayyidina Ali tak perlu pakai orang panggil obor untuk berjalan, cukup dengan mata yang diludah oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW. Dan Sayyidina Ali ni diberi oleh Allah Ta'ala dengan doa Nabi cukup baik. Sayyidina Ali didoakan oleh Nabi, dijaga badannya daripada panas pada musim sejuk, daripada sejuk pada musim sejuk, panah pada musim panah. Sayyidina Ali boleh pakai baju musim panah pada musim sejuk, dan baju musim sejuk pada musim panah. Boleh. Orang musim panah, Sayyidina Ali boleh pakai jubah 2-3 lapis, ataupun boleh pakai baju hak tebal-tebal tu. Dia ni bukan wak doyok. Yang orang lain pakai, orang lain yang panah. Tak, ni bukan dia. Itu dia punya tagline dia. Aku yang pakai, hampa yang panah, dia kata. Kita tengok dia pakai pun panah. Tengah-tengah panah pakai baju macam tu. Kata, tak panah ke kawan ni? Itu dia buat keluar tu. Aku yang pakai, hampa yang panah, dia kata. Sayyidina Ali memang tak panah pun. Tengah-tengah panah boleh pakai baju sejuk.
Dan waktu ketika musim panas, musim sejuk, Sayyidina Ali boleh pakai baju serapih. Macam tak ada apa. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada beliau berkat dengan Nabi SAW. Rasulullah ni Masya Allah. Sayyidina Utbah. Sayyidina Utbah kan, Uqbah. Sayyidina Uqbah ada 4 orang isteri. 4 orang isteri semuanya berebut cari minyak wangi siapa paling mahal untuk lawan dengan wanginya Sayyidina Uqbah. Sebab Sayyidina Uqbah ni wangi sungguh orang. Mau pakai beli minyak wangi, pakai minyak wangi, nak menandingi kewangian Sayyidina Uqbah. Tapi tak boleh, siapa pun tandingi kewangian beliau. Akhirnya 4 orang isteri ni tanya kepada suami mereka, Sayyidina Uqbah, wahai suami kami lah, dia 4 orang kan. Dan suamiku tak boleh lah, tak marah pula 3 orang lagi. Wahai suami kami, nak tanya ni, dari mana kamu ambil minyak wangi ni? Beli di mana? Jenamanya apa? Lebih kurang itulah bahasa ni. Maka Sayyidina Uqbah kata, ini berlaku ketika mana baginda Nabi masih hidup. Aku terkena penyakit gatal. Di seluruh badanku ni ada penyakit gatal yang tidak tertahan lagi dengan gatal itu. Akhirnya bertemu dengan Nabi. Dan Nabi suruh aku buka baju. Dan Nabi memelukku pada ketika tersebut. Bersentuhan kulit Nabi dengan kulitku. Terkena peluh Nabi dengan badanku. Dan terlekat wangian Nabi sampai sekarang. Jadi bau badan beliau yang wangi tadi adalah wangiannya Rasulullah pada peluhnya Rasulullah dan melekat sampai beliau wafat. Ini kelebihan baginda Nabi SAW. Bertengok di sini, sahabat Sayyidina Uthman bin Hunayf maklumkan dalam hadis ni, seorang lelaki yang buta datang bertemu dengan Rasulullah. Nabi kata, kalau kamu bersabar, itu lebih baik. Dia minta Nabi doa. Kemudian dia kata, Fadu'uhu ya Rasulullah. Doakan ya Rasulullah bagi mata saya kembali. Fa'amarahu an yatawadda. Maka Nabi mengarahkan dia untuk berwudu. Nabi suruh dia berwudu. Fayuhsina wudu'ahu wa yad'u bihadzal du'a. Kemudian Nabi suruh dia berdoa. Apa cara doa dia? Kan Nabi kata Nabi nak doa. Tak, Nabi ajarkan doa kepada sahabat. Nabi kata doakan doa macam ni. Lepas sembahyang 2 rakaat, Nabi kata Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu dan aku menghadap kepadamu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad. Dia sebut ya Muhammad pula. Wahai Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi. Aku menghadap kepadamu kepada Tuhanku. Maksudnya apa dia sini? Fi hajati hadhihi lituqdali Allahumma fashaffi'hu fiyya. Ini doa ni ada 2 benda. Yang pertama tawassul, yang kedua istighasah. Dua-dua ada. Hak Wahbi kata bid'ah dalalah finnar. Ini, dalam ni dua-dua ada. Yang pertama tawassul. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bihabibika atau binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ini tawassul. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu. Aku menghadap kepadamu, meminta kepadamu dengan jahnya Nabi Muhammad, dengan kemuliaan keagungannya Nabi Muhammad. Ini tawassul. Yang kedua, ya Muhammad. Ini istighasah. Istighasah ni minta tolong dengan ini. Wahai Muhammad, inni atawajjahu bika. Saya menghadap kepadamu ya Rasulullah. Ila rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati, untuk diperkenankan hajatku, lituqdali, untuk diperkenankannya kepadaku. Allahumma fasyafi'hu fiyya. Ya Allah, berkati dan syafaatkan aku dengannya. Ini doanya Sayyidina Rasul. Cerita ni tak habis dalam ni. Sayyidina Uthman bin Hunayf tanya kepada Nabi, bolehkah diajarkan ini kepada orang lain ataupun ini khusus kepada aku untuk tahu tentang ini? Kata Nabi SAW, diajarkan kepada semua. Kita pun boleh baca. Di depan Rasulullah, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bihabibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya sayyidana Rasulullah. Inni atawajjahu ilaika ila rabbi. Ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali. Untuk diperkenankan hajat kita. Itu juga kalau jumpa dengan para wali, pergi ke maqam para wali. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bihabibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa bi sahibi hadzal maqam, dengan maqam ini, pemilik maqam ini, wali Allah Taala, namanya kata disebut. Salah? Tak salah.
Ini siapa yang ajar? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu, dan hadis ini hasan, sahih, gharib kata para ulama. Moga-moga kita dapat mengambil manfaat dengan perkara tersebut. Hadis pada bab yang ke-13, ialah setelah menunaikan salat hajat, hajatmu juga salawat kau sertakan, hajatmu jika selawat kau sertakan, pasti tak tertolak, akan diperkenan. Maksudnya akan diperkenankan oleh Allah. Kalau solat hajat tadi yang seperti kita maklumkan, menunaikan solat hajat 2 rakaat dengan cara melaksanakan wuduk dengan cara yang terbaik, kemudian menunaikan solat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah dengan doa yang kita bacakan tadi, ataupun bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Qutbuddin Al-Qaidri rahimahullahu taala. Maknanya apa dia? Dalam doa kita tadi bertawassul kepada Nabi, berselawat dengan makna berselawat kepada Nabi. Yang kan disebut Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bihabibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kan itu selawat tu. Kan? Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati. Lituqdha li. Orang baca doa tadi ni, Allahumma fasyafi'hu fiyya. Doa tadi maksudnya kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan diperkenankan oleh Allah, tidak akan ditolak doa tersebut. InsyaAllah besok kita akan sambung pada tempat yang ke-14, ialah ketika mengucapkan khutbah yang disyariatkan, insyaAllah ta'ala. Esok kita akan bertemu semua 3:30 sampai 3:30. Betul ya? Ha? Oh, malam ni ada lagi ya? Oh, malam ni ada lagi. Malam ni pukul berapa? 6.45. Malam ni 6.45. Ada satu lagi. Alhamdulillah. Saya buat sayau juga esok, takut lagi bila nak habis. Ya. Ada 50 lebih tempat ni, 14. Ya, alhamdulillah malam ni kita akan bertemu lagi insya-Allah. Malam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita telah selesai untuk